Dunia yang daruri, yang perlu. Yang kedua untuk kemudahan. Kita nak memudah basuh sikit, memudah masak sikit, memudah untuk kita mengendalikan urusan hidup kita, keluarga kita, jihad kita, perjuangan kita, memerlukan keadaan. Ini dibenarkan. Lebih daripada itu dia anggap membazir. Kalau yang haram ni, walau sikit sekalipun, dah tetap haram. Kalau banyak, lebih-lebih lagi. Sebab itu kan sistem ini kalau kita terima dengan baiknya dan boleh berjalan di tengah masyarakat Islam, masyarakat Islam akan kaya. Masyarakat Islam banyak harta. Walaupun individu Islam itu miskin, tetapi masyarakatnya kaya. Tetapi kalau kita hidup macam kapitalis, individu kaya tapi masyarakatnya merempat. Masyarakatnya miskin dan papua, seperti mana yang berlaku di dunia Islam hari ini. Ini di Malaysia kurang. Kalau kita tengok di Bangladesh, di Pakistan, di Indonesia, ya, di Filipina dan sebagainya, Masya Allah, masyarakatnya mengempat. Tapi mungkin beberapa orang individunya kaya, senang. Pasal sistem masyarakat Islam itu tidak berjalan. Jadi yang nak katakan anggan dengan dunia itu nak kita faham betul-betul. Bukan arti tolak, bukan arti tak ambil. Kita ambil sebanyak-banyaknya pun tak apa, asalkan halal. Tapi dalam penggunaannya, kena kita lakukan yang pertama, yang kedua. Dunia yang tidak boleh tidak, yang daruri. Yang kedua, yang untuk memberi kemudahan hidup kita, untuk memberi kemudahan kepada perjuangan kita. Ini dibenarkan. Yang ketiga ni, kalau dah bermewah-mewah, dia tak dibenarkan. Sebab ini sudah jatuh haram. Yang keempat, ini lebih-lebih lagi, benda-benda yang sudah jatuh haram. Benda itu memang sendiri haram. Seperti kita letak patung di rumah kita, ini benda haram. Cawan-cawan emas ni yang kita, walaupun tak pakai, kita pamerkan, itu dah tak boleh. Itu misalnya. Jadi kalau seorang itu kaya raya, banyak harta, tetapi dia boleh mengambil dunia sekadar yang perlu, ataupun yang keduanya dunia sekadar untuk memberi kemudahan hidup dia, masih lagi dia dalam kawasan zuhud. Yang dikatakan dia itu tak zuhud. Kadang-kadang dalam zaman sekarang ni pun, kadang-kadang kita pun susah juga. Kita tengok orang tu miskin, apa-apa merempat, zuhud orang tu. Itu bukan zuhud, merempat. Dia nak dunia, dunia tak nak dengan dia. Dia ingin dunia, dunia tak nak. Dia cinta dunia, dunia tak cinta dengan dia. Kalaulah kaya barangkali, hebatlah. Cuma tak dapat je. Itu miskin apa namanya, bukan zuhud. Zuhud itu dia ambil sekadar yang perlu saja. Sekadar untuk memberi kemudahan hidup walaupun banyak. Jadi jangan anggap bila orang yang kaya raya tu dia anggap tak zuhud, tak. Tak mesti. Tak mesti tak zuhud, boleh jadi dia zuhud. Jangan anggap orang yang merempat macam kita ni dia anggap zuhud, tak. Cuma kita ni tak ada harta je. Tak pandai cari harta ataupun malas nak cari harta. Ya. Jadi orang anggap kita zuhud, tak, belum. Soal zuhud ini soal hati sebenarnya, hati. Soal hati. Zuhud ini soal hati. Kalaulah dia anggap banyak harta tidak zuhud, Sayyidina Abraham tak zuhud lah. Sayyidina Abu Bakar tak zuhud lah, dia orang kaya. Sayyidina Osman tak zuhud lah. Sayyidina Umar bin Khattab tak zuhud lah. Lebih-lebih Rasulullah tak zuhud. Kenapa? Rasulullah pernah menjadi seorang kaya raya. Kenapa? Isteri yang pertama dia saudara besar. Bila dia berkahwin dengan Siti Khadijah, segala harta punya Siti Khadijah diserah kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah pernah menjadi orang kaya. Kalau macam itu Rasulullah tak zuhud? Tak. Rasulullah, kita tengok dia korbankan harta karyahil mursalah, macam angin kencang. Dia ambil yang seperlu saja. Nampak? Jadi sebab itu umat Islam ni kena rajin-rajin bekerja supaya kita dapat memiliki harta yang halal sebanyak-banyaknya, tapi penggunaannya ambil yang pertama, yang kedua tu. Baki itu untuk masyarakat Islam. Baru masyarakat Islam kuat dan tak bersana lagi nasib dengan orang kafir. Baru sedap. Ini dia Islam yang kalau kita faham. Ini masyarakat Islam yang kita faham. Ini kadang islah zuhud pun kita tak nak faham. Islah tolak dunia tu pun kadang kita tak nak faham. Jadi tidak sempurna seorang hamba tu mentaati Allah, bagaimana kuat sekalipun bermain ibadah, kecuali dia tolak dunia. Maknanya dunia itu sekadar yang perlu saya dia ambil. Kalau dia berlebih, maka itu untuk masyarakat, untuk Allah lagi. Jangan dia miliki. Jangan simpan-simpan banyak. Jangan tombok-tombokkan harta. Kalau tidak, Allah berkata dalam Quran, allazina yaknizuna az-zahaba wal fiddata
Wala yunfikunaha fi sabilillah. Tengok Allah perli di ujung tu. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Mereka yang menompok-menompokkan emas dan perak, artinya menompok-nompokkan harta dan tidak dikorbankannya pada jalan Allah, Allah perli. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Beri mereka itu khabar gembira. Khabar gembira. Dengan apa? Bil jannah, bukan. Bi'adzabin alim, dengan azab yang maha pedih. Tengok Allah perli itu. Beri mereka yang mengumpulkan harta tak dikorbankan pada jalan Allah itu, mana beri khabar gembira dengan azab yang maha pedih. Kan perli namanya itu. Perli. Patutnya bila khabar gembira ini tentu dengan syurga, dengan bidadari kan. Ini tidak, bi'adzabin alim, Allah perli. Jadi kalaulah setiap orang yang kaya raya tu secara halal tu, dia menggunakan cara yang pertama, yang kedua saja, tak digunakan secara yang ketiga, yang keempat tadi, baki daripada itu dikorbankan untuk Islam. Oi, berapa banyak hospital-hospital Islam di tanah air kita, ya. Berapa banyak faktori-faktori Islam di tanah air kita, berapa banyak badan kebajikan Islam di tanah air kita, berapa banyak rumah-rumah tumpang anak yatim dan janda-janda dan sebagainya, orang yang susah melarat yang dimiliki oleh masyarakat Islam, yang masyarakat Islam dapat menumpang. Tapi mana ada? Muncullah kerajaan buat hospital. Kata kerajaan tak buat hospital, tak ada hospital kita. Padahal hospital tu perlu kifayah. Perlu kifayah. Wa fil hikami ablughul mawa'izi ma lam yahjibha anil qalbi hajibun. Di dalam kitab Hikam ada dikatakan, tengok Imam Ghazali pun menyebut dalam kitab Hikam. Ini menunjukkan Imam Ghazali pun orang yang tawaduk. Kitab Hikam ni yang ditulis oleh Ibnu Athaillah Al-Iskandari, hidup lebih dahulu daripada Imam Ghazali, seorang ulama besar dan ahli sufi. Di antara kitab beliau yang terkenal itulah Al-Hikam, yang selalu dibaca-baca orang di masjid. Jadi kitab Hikam ni kecil ya, kan ada terjemahkan dalam bahasa Melayu Indonesia kan. Dia bahasa yang singkat-singkat, pendek-pendek, matan-matan, tempur syarah, tapi susah tak dipaham. Sebab itulah bila susah dipaham, kalau yang tukang mengajar tak berapa nak faham, yang tukang dengar lagi tak faham, itulah lepas baca Hikam mengantuk lah. Mata tak terangkat. Makin baca Hikam makin tak berjuang, makin baca Hikam makin tak ada aktif, makin baca Hikam makin bakhil, makin baca Hikam makin tak bermasyarakat. Kenapa dia tak faham tentang Hikam? Bacalah benda-benda yang mudah sikit. Kalau tak faham Hikam, jangan baca Hikam. Hikam tu susah. Mengamalkannya lagi susah. Jadi Imam Ghazali ada kod kata-kata Hikam. Kod ke? Ya, ikut bahasakan kod ke? Ya, dia dipindahkan. Dia pindahkan dalam kitab Hikam, masukkan dalam kitab dia. Dia dalam Mukasyafatul Qulub. Kod ya. Kena juga sekali-sekala menggunakan bahasa standard ni kan. Jadi dalam Hikam ada diceritakan, dipindahkan oleh Imam Ghazali dalam Mukasyafatul Qulubnya. Apa kata Hikam? Ablughul mawa'izi ma lam yahjibha anil qalbi hajibun. Di dalam kitab Hikam ada dikatakan nasihat yang paling berkesan. Nasihat yang paling berkesan ialah barang yang tidak menghijab daripada hati perkara yang menghijab. Nasihat yang paling berkesan, tak ada sebarang hijab hati. Tidak ada yang boleh menghijab hati. Rumah besar kita tak menghijab hati kita, pangkat besar kita tak menghijab hati kita, kecantikan kita tidak menghijab hati kita, kepintaran kita tak menghijab hati kita, isteri kita tak menghijab hati kita, kereta besar kita tidak menghijab hati kita, kuasa kita tidak boleh menghijab hati kita. Itulah yang dikatakan nasihat yang paling berkesan. Tak ada sebarang yang di dunia ini boleh menghijab hati, walau dia miliki. Yang dia milik itu tak boleh menghijab hatinya. Keretanya tidak menghijab hatinya daripada mengingati Allah.